اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن. اللهم أرحم أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في شعبا وبلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, jazakallah khair ucapkan kepada Sabul Fadilah Tuan Imam Masjid Umar Ibn Al-Khattab Bayan Baru, seterusnya barisan pimpinan tertinggi Masjid Umar Ibn Al-Khattab Bayan Baru, ahli jutaan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para habaib, seterusnya sidang hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke pagi ini. Sudah menginjak masuk ke bulan Sya'ban bagi edisi 1445 Hijriah. Walaupun kita berada dalam kedudukan masih lagi berkalung dengan maksiat, penuh dengan lumpur, noda dan dosa, tetapi dengan izin Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim masih lagi berikan kita kesempatan izin untuk berada bersimpuh dalam bulan ini. Bahkan ramai di kalangan saudara kita, ahli waris kita yang berkeinginan benar untuk duduk dalam bulan ini sehinggalah sampainya bulan Ramadan. Namun qadar Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala sesuatu, bahkan mungkin di kalangan mereka telah pun kembali ke rahmatullah, telah pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu sebelum daripada hari ini. Justru perbanyakkanlah oleh kita untuk bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana kebaikan bersyukur itu mampu kamu raih, nikmat bersyukur itu mampu untuk kamu capai bila mana kamu sedar bahawasanya sebaik-baik bersyukur adalah bila mana kamu bersyukur kerana masih lagi mampu bersyukur. Seterusnya perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke pagi ini. Perbanyakkan oleh kita untuk berselawat, kerana kata Imam Sulaiman Al-Jazuli betapa tidak ada perintah daripada Allah yang Allah mempertamakan dirinya dan mengkeduakan malaikat dalam melakukan melainkan perintah selawat. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, jangan mengumpat dan sebagainya, semua itu adalah perkara yang dilakukan oleh kita semata-mata. Namun bila mana datang berkunjung ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kata Imam Jazuli, inilah satu-satunya perkara dan juga perintah daripada Allah yang Allah memulakan perintah tersebut dengan dirinya melakukan dan mengkeduakan malaikat dalam melakukan, iaitulah
perintah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita rancakkan, kita usahakan untuk memperbanyakkan sebanyak mungkin kalimah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar ia mampu untuk menebalkan dan menguatkan situasi dan nilai potensi iman kita kepada Allah. Moga-moga juga ia menjadi asbab kita akhirnya nanti di akhirat dudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, bulan ini adalah bulan Sya'ban yang ditandakan pada banyak rangkaian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki fawaid, memiliki kebaikan faedah yang begitu besar. Antara perkara yang selalu diwar-warkan apabila masuknya kita ke dalam bulan Sya'ban adalah satu pengkisahan berkenaan dengan satu riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan pada soalan daripada Uthamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu ketika, kata Uthamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama beberapa hari secara berterusan sehingga kami menyangka baginda tidak akan berbuka. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ataupun berbuka selama beberapa hari sehingga seolah-olah baginda Nabi SAW tidak mahu berpuasa, kecuali pada 2 hari dalam satu minggu. Sekiranya kedua-duanya jatuh pada waktu rutin puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi SAW akan berpuasa pada hari tersebut. Baginda Nabi tidak berpuasa pada bulan-bulan lain seperti mana baginda Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa sehingga engkau seolah-olah tidak akan berbuka, dan engkau berbuka seolah-olah engkau tidak akan berpuasa kecuali pada 2 hari. Jika kedua-duanya hari itu tersebut jatuh pada kebiasaan hari berpuasa, maka tuan berpuasa pada kedua-dua hari tersebut. Baginda Nabi SAW bersabda, 2 hari yang mana? Lantas Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, iaitulah hari Isnin dan hari Khamis. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua-duanya adalah hari di mana dihadapkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat suka ketika amalanku dibentangkan di hadapan Allah sedang aku dalam berkeadaan berpuasa. Kemudian kata Usamah lagi, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan lain seperti mana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan itu manusia berada dalam keadaan ghaflah. Ghaflah macam kita ada jingga pula kata, ghaflah jingga. Ghafal maksud dia, ghafala bermaksud lalai, iaitulah kedudukannya baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ni manusia akan memiliki potensi berada dalam keadaan lalai, bukan dikhanakan bulan itu adalah bulan lalai, tidak, tetapi dikhanakan kedudukannya berada di antara Rajab dan juga Ramadan. Mana tidaknya masuk Rajab, tuan-tuan akan maklum datangnya bulan Rajab bila masjid surau melakukan majlis-majlis tertentu, antaranya akan dibesarkan program Isra wal Mi'raj. Bahkan peringkat negeri mana-mana tempat kadang-kadang kita akan jumpa bulan Rajab bulan salat, kerana mengambil istifadah daripada kebaikan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk kewajiban melakukan salat. Bahkan kita akan senantiasa dingiangkan dan disampaikan penceritaan pengkisah Isra wal Mi'raj. Cerita berkenaan dengan pembikinan watak bulan Rajab itu diagungkan pada kalimah tarjib, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlakunya dalam bulan Rajab itu satu ketentuan yang begitu besar, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa Rajabun mudar, maka diberincikan pula apakah mudar, apakah yang dikatakan kemuliaan bulan Rajab.
Dan kemudian bila sebut kata Ramadan, sampai ke hari ni pun dah masuk bulan Syaban pun dah ada dah, buka dah dia punya apa nama ni, kaunter untuk dapatkan lot nak menega bazar Ramadan. Lah tak ada cerita Syaban, mana-mana tuan-tuan pi dia akan tengok kat situ minta berkenaan dengan bulan Ramadan. Masjid-masjid surau juga akan dah mula berkeluh kesah berkenaan dengan majlis iftar, ada juga buat sampai ke more dan juga bersahur. Bahkan setiap daripada majlis sepanjang Ramadan akan mula diisi penuhkan oleh sekian ramainya ahli jawatan kuasa, supaya perjalanan Ramadan nanti duduk dalam keadaan yang flow dia tu fluent, perjalanan dia tu akan lebih lancar. Namun di celahan, di dalam bilahan perkiraan hari menuju ke bulan Ramadan, pastinya manusia akan duduk dalam keadaan seperti mana yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yaghfulun nas, lalai. Sedangkan dalam bulan Syaban ini terdapat padanya kebaikan-kebaikan yang tiada tara. Bukanlah setara bulan Ramadan, tetapi tidaklah boleh dikatakan Syaban ini tidak ada apa-apa melainkan hanya untuk Ramadan. Dia juga ada satu ketentuan dan ketetapan amalan yang sudah pun ditandakan sebagai penanda aras baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan. Dan antara apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memberikan koordinasi dan juga apa yang disebutkan tentang keperluan berada dalam bulan Syaban, Nabi sebut wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, iaitulah dalam bulan Syaban adalah bulan di mana amalan manusia itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut daripada hadis Nabi SAW, kalau kita cerakinkan satu demi satu, sekurang-kurangnya ada 3 format ataupun 3 kaedah amalan manusia ini diangkat sembah ke hadapan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang pertama adalah amalan harian. Setiap hari kita akan berada dalam potensi untuk ditunjukkan kepada Allah apakah amalan kita pada setiap hari. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaranya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-78, wa aqimis salah fi duluki syams ila ghasaqil lail wal qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Satu ketika bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, wa aqimis salah fi duluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, berdirikanlah kamu akan salat, dirikanlah tunaikanlah salat daripada waktu fi duluki syam, daripada tergelincir matahari, ila ghasaqil lail, sampailah masuknya waktu malam, maksudnya daripada zuhur, asar, maghrib dan isyak, wal qur'an al-fajr, dan juga salat di waktu fajar yang dirujuk dengan panggilan dan kalimah wa qur'an al-fajr, iaitulah dengan kalimah-kalimah perkataan-perkataan yang dibacakan di waktu fajar. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda, sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu ramai yang menyaksikan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang menjadi penyaksi ataupun yang bersaksi pada pagi itu yang dikatakan sebagai mashhuda, yang melihat? Maka kata Nabi SAW, innal malaikatul lail wal malaikatul nahar tajtami'u fi salatil fajr, sesungguhnya malaikat lail, malaikat malam, dan juga malaikat fajar, merujuk kepada malaikat nahar, waktu siang ada malaikat dia, mereka akan berkumpul di waktu salat fajar. Dan itulah yang digambarkan betapa setiap waktu penukaran malaikat, shifting dia, satu waktu pagi, satu lagi waktu asar. Bila main waktu pagi kita solat subuh, malaikat malam dia akan steady, dia akan tunggu, manakala malaikat siang dia akan ready, dia akan main untuk tukar shift. Dan ketika mana malaikat malam mula kembali kepada Allah Azza wa Jal, dia akan membawa segala macam catatan amalan yang kita lakukan bermula daripada siang itu sampailah kepada waktu fajar. Manakala waktu fajar pula akan dimula catat oleh malaikat sampailah waktu asar lagi. Dan selama itu kalaulah orang itu bangun dalam keadaan melakukan salat, maka malaikat yang datang kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, dia juga akan mengkhabarkan sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam keadaan sedang melakukan salat. Dan begitulah juga pada waktu asar. Bila waktu asar nanti tukar malaikat punya shift, malaikat yang akan kembali kepada Allah akan menyatakan sesungguhnya
hamba-Mu adalah satu orang yang termasuk dalam golongan berpuasa. Dan kerana itu disebutkan baginda Nabi SAW dengan kalimah fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku amat suka ketika mana amalan aku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Maksudnya setiap hari, satu hari itu waktu subuh, waktu asar adalah waktu yang bukan main-main. Bahkan ditandakan juga antara sifat munafik yang perlu untuk kita elakkan, untuk kita jauhkan adalah berada pada waktu melakukan ibadat dalam dua waktu solat ini, solat subuh dan juga solat asar. Lawan okey dah lah, subuh seramai Jumaat, duk buat program merata subuh seramai Jumaat. Dulu subuh ser, dia tak main ramai, dia berhenti dekat ser ya. Lalu ni kita dekat bakat duk ramai dah, duk buat majlis subuh seramai Jumaat. Dan nanti kena terus lohok pula, lepas lohok asar pula, lepas asar maghrib pula, begitu juga isyak. Kerana kunjungan kebaikan kita berada dalam rumah Allah Azza wa Jalla wa Ala adalah dengan mendapatnya naungan daripada para malaikat. Kemudian antara amalan juga yang direkodkan adalah bila mana Nabi SAW meletakkan penanda aras, setiap minggu akan ada satu hari diangkatnya amalan kita. Bila ke hari tersebut? Iaitulah hari Khamis malam Jumaat. Setiap hari Khamis malam Jumaat adalah hari yang mana pada waktunya diangkatnya seluruh amalan kita, daripada perbuatan dan juga setiap daripada amalan kita di setiap minggu. Kerana itu ulama kita memberikan satu saranan yang begitu spesifik. Masuk hari Khamis malam Jumaat ditumpukan untuk melakukan beberapa program-program tertentu. Bahkan boleh dikatakan masih lagi dikekalkan. Masuk saja Khamis malam Jumaat akan dibuatkanlah satu majlis bacaan Yasin ataupun majlis bacaan tahlil. Ada juga ambil kesempatan untuk buat majlis khatam Quran khusus pada Khamis malam Jumaat. Kenapa? Sebab yang pertamanya kerana telah Nabi SAW tandakan hari Khamis malam Jumaat adalah hari diangkat kita punya amalan. Yang kedua, malam Jumaat ni dalam perjalanan masyarakat umat daripada relung sejarah baginda Nabi SAW sudah ditandakan banyak benda besar berlaku. Yang pertama disebutkan dalam kitab Rihil Al-Makhtum daripada Syekh Safi Rahman Mubarak Furi, diambil daripada perkiraan Syekh Mahmud Fasha, diambil juga daripada pandangan Al-Alamah Al-Mansufuri, menyatakan betapa Nabi SAW melakukan perjalanan yang dikenal sebagai perjalanan hijrah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk memulakan perjalanan hijrah adalah pada malam 27 hari bulan Safar, hari Khamis malam Jumaat. Dan daripada situlah juga datangnya dalil berkenaan dengan bacaan Yasin. Kerana bila Nabi SAW keluar daripada rumah, bahkan disebutkan secara leluasa bila datangnya majlis sambutan ma'al hijrah, tentu akan dengar kisah berkenaan Nabi membaca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian ditaburkan tanah di atas 11 kepala orang kafir Quraisy yang sedang bersiap siaga di luar rumah Nabi SAW dengan pedang yang terhunus untuk menebas leher Nabi SAW. Tapi asbab daripada malam tu malam Jumaat, Nabi baca surah Yasin, dan kemudian Nabi boleh keluar daripada rumah dalam keadaan tidak dikenali dan tidak disedari oleh mana-mana 11 orang kafir Quraisy yang nak menghalang dakwah Nabi SAW. Sebab tu jangan pernah merasa leceh dengan benda ni. Teruskanlah. Tuan-tuan nak baca kafi, silakan. Orang nak baca Yasin, silakan. Selagi mana dia Al-Quran, okey lah daripada duk buat konten TikTok tak apa-apa, thank you for flower malam Jumaat, kan? Dia duk jadi benda-benda merapu, meraban, duk buat benda-benda tak elok. Yang tu yang patut kita usah untuk tentang dan kita sekat. Tapi kenapa benda-benda yang sepatutnya ada dalil dan nas masih lagi ditampakkan dalam keadaan yang tidak benar? Ini adalah satu kedangkalan dan juga kelencongan faham yang perlu untuk kita perbetulkan dan diluruslaraskan dalam masyarakat. Yang kedua, disebutkan juga dalam kitab Rihil Al-Makhtum betapa perjalanan Isra' wal Mi'raj Nabi SAW, sebagian ulama berpendapat berlakunya pada malam Jumaat. Kenapa? Sebab malam ini hakikat perjalanan itu adalah satu benda yang diberkati. Kata
Abu Fidah bin Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim bab muqaddimah surah Yasin, dia menyatakan betapa barang siapa yang mempunyai amalan ataupun satu tujuan besar pada hari-hari tertentu dan pada malamnya dia dibacakan Yasin, pada malam tersebut, esok tu nak buat benar tu, malam tu baca Yasin, insya-Allah dengan izin Allah perjalanan program, perjalanan tujuan, perjalanan hajat tersebut akan dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Asbab daripada apa? Istifadah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu untuk satu minggu, hari Khamis malam Jumaat, kita kena usaha untuk berikan tumpuan yang khusus, menjadikan hari tersebut, menjadikan malam tersebut terisi dan terpenuh dengan segala nilai-nilai kebaikan, berada dalam kedudukan yang tertinggi untuk kita puncakkan segala permohonan hajat kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Paling tidak, paling kurang kata Nabi SAW, duduklah kamu dalam keadaan berpuasa. Kerana apa? Kerana Nabi menyatakan, fa uhibbu an yurfa'u amali wa ana sha'im, sesungguhnya aku suka ketika mana amalan aku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Kemudian antara lain juga yang diberikan tumpuan berkenaan dengan format diangkatnya amalan umat manusia kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala adalah bila mana diperincikan pada penakkulan tentang situasi yang digelar sebagai nisfu Sya'ban. Ada banyaklah pertembungan ulama berkenaan dengan proses dan juga situasi nisfu Sya'ban. Sebagian ulama berpendapat bukanlah nisfu Sya'ban itu sahaja yang dikatakan sebagai malam yang diangkat amalan untuk sepanjang tahun. Sebab untuk satu lagi format diangkatnya amalan adalah format tu dia mai setahun sekali. Dia tadi harian, hari waktu asar dengan waktu subuh, dia ada mingguan, hari Khamis malam Jumaat, dan satu lagi adalah annual report. Annual report ni penting tuan-tuan. Annual report ni penting. Kalau kata orang yang ada syarikat besar-besar, dia punya board dia akan check dekat annual report. Dalam tu lah kita akan tengok segala revenue kita, ROI macam mana, apa yang kita dapat balik dalam setahun kita punya proses bisnes tu berlaku dan berjalan, dan daripada situlah nanti nak meletakkan penentuan bonus dan sebagainya. Itu untuk syarikat, itu untuk kita nak tengok untung rugi macam mana untuk setahun punya report. Dan untuk manusia, bila mana disebutkan berkenaan dengan perkara itu, sebagian ulama menyatakan ditandakan ini akan berlaku dalam bulan Sya'ban, khusus kata ulama nisfu Sya'ban. Namun tidak juga menjadi satu keasingan kepada kita bila mana ada sebagai pendapat ulama mengatakan tak kisah mana-mana hari dari bulan Sya'ban, mungkin awal Sya'ban, mungkin tengah Sya'ban, mungkin hujung Sya'ban, tetapi semua bersetuju bahawasanya annual report ataupun laporan tahunan itu berlaku dalam bulan Sya'ban. Kenapa? Dia diambil kira daripada bulan Sya'ban yang lepas sampailah bulan Sya'ban ini. Sebab itu bulan Sya'ban ini antara benda yang perlu untuk ditingkatkan adalah bukan setakat amalan ifradi, tetapi juga amalan muamalah dengan mana-mana orang, sehingga kan nanti tuan-tuan akan jumpa dalam malam nisfu Sya'ban ataupun dekat dengan nisfu Sya'ban, antara benda yang akan diberikan tumpuan penuh adalah bila masuk saja waktu yang dikatakan nisfu Sya'ban, Allah akan mengampunkan dosa semua orang, semua manusia, kecuali dua orang yang mempunyai dua elemen yang diangkat sebagai elemen mazmumah. Yang pertama, iaitulah orang yang kekal berada dalam kemaksiatan, melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan yang kedua, yang ni senang sangat boleh terkena pada mana-mana orang. Yang ni adalah satu perkara yang kita sebutkan sebagai disease ataupun penyakit berjangkit yang mudah untuk dijangkiti, yang mudah untuk menjangkiti, bukan dekat dijangkiti, bahkan boleh menjangkiti. Iaitulah apa dia? Kita duduk dalam kedudukan memutuskan silaturahim. Yang ni yang bahaya, ini susah. Sebab tu hakikatnya pada hari ini bulan Sya'ban, bila mana kita tengok daripada dia punya takrifan berkenaan dengan kalimah Sya'ban ni, orang Arab Quraisy mereka kenal bulan Sya'ban sebagai bulan Sya'ban adalah dikarenakan kalimah Syu'ab, iaitu kumpulan kecil. Dia ada qabail, dia ada syu'uban. Bila sebut kata syu'uban ataupun Sya'ban ni, kumpulan kecil, alif nun dekat belakang bermaksud banyak. Kenapa ada maksud Sya'ban ni, maksud dia kumpulan-kumpulan kecil yang banyak? Sebab dalam kaedah sirah, bila sebut berkenaan dengan takrifan setiap bulan, bulan Al-Muharram,
kemudian bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Sya'ban, semua tu bila sebut kata Rejab, terjib, maksud dia mengagungkan, keagungan, kemuliaan. Bila sebut Sya'ban, kumpulan-kumpulan kecil. Apa benda kumpulan kecil? Sebab kata ulama, bulan Sya'ban ni duduknya sebelum bulan Ramadan. Ramadan bermaksud panas membahang, yang membakar. Ramad bermaksud panas membakar. Bila tambah alif nun dekat belakang, dia jadi yang amat, yang amat panas dan membakar, membahang. Sebagian ulama kata panas membakar ni apa dia? Cuacanya, suasananya, suhunya. Sebagian ulama juga menyatakan Ramadan itu bermaksud panas membakar. Dia membakar dan juga dia menghilangkan segala macam jenis dosa dalam bulan Ramadan. Bermula daripada 1 Ramadan sampai habis Ramadan, sifat Ramadan tu dia akan membakar dan merentungkan segala dosa. Betapa Allah Ta'ala sayang kat kita. Jadi pada sikap dan juga sifat Ramadan yang panas membakar, orang-orang Mekah sebelum masuk bulan Ramad ataupun bulan Ramadan, mereka akan pecahkan kumpulan kecil-kecil untuk mencari air. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok daripada gagasan perjalanan, setidaknya di zaman Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, zaman Abdul Muttalib sampai kepada zaman Qusay. Qusay ni adalah keturunan daripada Adnan yang kembali menjadi pemerintah di Mekah. Lepas pada Qusay baru turun Abdul Manaf, Abdul Manaf barulah pergi kepada Hashim, Hashim pergi kepada Abdul Muttalib. Daripada Qusay sampai zaman Abdul Muttalib, orang Mekah tidak mempunyai telaga Zamzam. Kalau ikut daripada kaedah dia daripada sebelum Qusay, sebab ketika mana puak Jurhum bersama dengan keturunan Nabi Ismail AS, mereka duduk berdiam di kawasan Mekah untuk beberapa lama, sampailah satu ketika wujud ada 2 kumpulan yang baru mai ke Mekah dan mereka nak ambil Mekah. Mereka tu adalah suku Khuza'ah dan juga Bani Bakar. Bila mana mereka ni dah buat satu penggulingan kuasa, mereka rampas kedudukan pemerintahan di Mekah, maka orang-orang Jurhum yang mewakili keturunan Nabi Allah Ismail AS berada dalam keadaan melakukan segala macam keperluan untuk menyelamatkan Mekah. Salah satunya apa dia? Mereka telah pun menimbus telaga Zamzam dan tidak diketahui. Sampai bila? Sampailah zaman Qusay. Qusay dapat balik untuk takbir Mekah. Qusay itu keturunan pada Adnan. Adnan keturunan sampai kepada Nabi Allah Ismail AS. Bila Qusay dapat, Qusay juga pun duk pulun cari tak mana yang disebutkan telaga Zamzam. Tapi sepanjang tempoh tu, disebabkan telaga Zamzam tak ada di Mekah, maka orang Mekah dia kena pi keluar daripada Mekah untuk cari air. Yang tu yang mai bulan Sya'ban tu, kumpulan-kumpulan kecil untuk keluar dapatkan air. Dan bukan takat nak tunggu Ramadan, tetapi selepas Ramadan akan mai satu lagi bulan, namanya bulan Syawal. Bulan Syawal ini dalam bahasa maksud dia yang mengembang, berkembang, bulan yang ramai. Kenapa? Ada 2. Satu ulama kata Syawal bermaksud musim unta mengawan, sebab unta betina dia akan angkat ekor masa tu. Mengangkat ekor tu, perbuatan itu disebut Syawal. Yang kedua kata ulama, Syawal adalah dikhanakan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah yang disebutkan Ashhurum Ma'lumat, berkenaan dengan penanda aras musim haji. Haji dia akan bermula daripada, maklumat dia tu akan bermula daripada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bila tahu orang akan mai ramai dalam bulan Syawal, maka orang Mekah akan usaha untuk keluar dapatkan sebanyak mungkin jumlah air. Dikhanakan apa? Di Mekah sendiri, wadi ghair zizar'in, tidak menjumpai kedudukan di mana telaga Zamzam. Daripada Qusay sampai Abdul Muttalib. Sampai zaman Abdul Muttalib baru jumpa telaga Zamzam. Boleh nampak berapa lama? Kalau satu generasi itu 25 tahun, dua ada lebih 100 tahun, barulah dapat dekat Abdul Muttalib, baru jumpa air. Jadi dikatakan Sya'ban ini, orang-orang Mekah Quraisy, mereka akan keluar daripada Mekah untuk dapatkan sumber air sebanyak mungkin. Dan dia kena keluar dalam kumpulan-kumpulan kecil, tak boleh keluar satu kumpulan yang besar sangat, takut nanti orang kata perang. Tak boleh keluar yang kecil sedikit, orang takut berdagang. Maka mereka keluar dalam kumpulan yang kecil-kecil betul, supaya dapat jumlah air. Bahkan bila mana sebut kata Sya'ban ini, nilai kebaikannya adalah satu benda yang dicerakinkan ulama, betapa bulan Sya'ban juga memberikan maksud faham, adalah bulan di mana kita keluar untuk mendapatkan ilmu tentang persiapan masuk dalam bulan Ramadan. Kenapa?
Kata Ibn Rajab Al-Hambali, disebutkan dalam kitab Latiful Ma'arif, betapa ulama di zaman salafus salih masuk bulan Rajab, masuk bulan Syaban, mereka akan melumatkan, hadamkan, fahamkan segala apa perkara berkaitan dengan Ramadan. Syaratnya, rukunnya, batal puasanya, semua akan disettle down dalam 2 bulan ni. Bulan Rajab, bulan Syaban. Bulan Rajab, bulan Syaban. Sehingga ulama dulu sebut, masuk bulan Rajab, bulan Syaban, kamu kena pi mengaji kat pondok. Dululah dia kata pi mengaji pondok. Pasal apa? Di pondok-pondok ni mereka akan buka daurah berkenaan dengan puasa Ramadan sepanjang bulan Rajab, bulan Syaban. Dulu kita memang rancak, kalau kita tak mana ada majlis daurah berkenaan dengan puasa Ramadan, kita akan pi. Banyakkannya pondok dah buat. Tapi ada juga bulan Rajab, Syaban ni mereka pulun duk buat pondok. Hak ni pun bahaya lah. Orang suruh pi mengaji pondok, mereka pi buat pondok. Buat pondok pula pi testing food panda sampai nak standby bulan Ramadan kan. Grab food sampai nak kita buat pondok. Pondok mana? Buat dekat belah Sungai Keluang. Buat kat belah Pantai Sen, buat kat belah depan Batu Sigit tu. Tengok tani food panda sampai tak. Lepas test dah lah. Yang tu pondok jugalah, tapi pondok yang tak apa nak cun lah. Itu pondok mangkak lah. Yang ni kita nak abang ni pergi mengaji di pondok untuk kita clear lumatkan. Kenapa? Kata Imam Rabi', Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila masuk bulan Ramadan tidak ada halaqah, tidak ada kuliah, tidak ada pengajian, tak ada, langsung stop. Kenapa? Masuk bulan Ramadan Imam Syafi'i tumpu pada 3 benda, iaitu siyam, qiyam dan juga Quran. Bahkan kerana itu juga dalam bulan Syaban ini disebutkan ulama syahrul qura. Bulan Syaban ini adalah syahrul qura, bulan pembaca Al-Quran. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, iaitulah bulan Ramadan itu adalah bulan digelar sebagai syahrul Quran. Tetapi bulan Syaban ni ulama kata syahrul qura, iaitu bulan untuk pembaca Al-Quran. Kenapa? Sebab bulan Syaban ni lah imam-imam kita, imam-imam rawatib kita, imam tarawih kita, mereka dah mula untuk tasmi' balik bacaan Quran, nak memperkukuhkan lagi bacaan sepanjang bulan Syaban. Sebab apa? Nanti masuk bulan Ramadan dia akan all out. Kalau dia tak all out, nanti Ramadan all out. Hak ni masalah. Hak ni kita nak kena ambil balik, faham? Sebab tu bulan Syaban ni kita kena usaha dah untuk melakukan juga. Bagi imam kita tak apa lah, lepas dah steady dah kan, lepas dah steady, lepas dah ready dah. Kita ni hak tak apa nak ready, tak apa nak steady. Bulan Rejab, bulan Syaban ni kalau kita dah nak masuk bulan Ramadan tu kan duk gelut dengan tadarus. Ni dah ada dah ni grup-grup tadarus. Dah buat grup tadarus. Satu saja nasihat, jangan ikut Shell. Tahu Shell? Jangan duk select. Nak tadarus ni dia kena guna Petronas, dia kena mesra. Kalau kata Shell, hang duk select. Orang buat grup tadarus, hang pun nak buat. Tapi bila hang buat, hang nak ambil yang dah baca Quran dah. Hak betul apa-apa Iqra' 3 tu nak tahu lah. Bagi lepas duk main bawah tiang. Hak mana mai tu untuk tadarus kita raikan semua. Ni bulan Rejab, bulan Syaban ni kita nak kena usaha dah. Sebab kita dah tahu Ramadan bulan untuk kita settle Quran, bulan Ramadan untuk kita baca Quran, bulan Rejab Syaban bulan untuk kita training. Ni ada orang beritahu, Ustaz dia dah masuk bulan Syaban, saya nak masuk tadarus. Bagus lah. Dia kata tapi saya ni tak apa nak arti ni, tak apa lancar sangat. Boleh tak saya nak mengaji kat Ustaz? Kata boleh, tak ada masalah. Lepas tu dia kata sikit lah Ustaz, saya ni baca merangkak. Saya kalau merangkak saya tak mau. Saya selalu kalau nak merangkak ni saya tak pernah mengajar. Kalau nak mengaji kena duduk elok. Jenis main mengaji merangkak ni bahaya. Dia kena pi Darus Syifa, kena pi berubat tu. Mengaji kena duduk bersila, duduk elok kan. Ni tak duduk abang saya mengaji merangkak. Siapa pun tak mau ajar kalau merangkak. Baca merangkak okey. Tapi kalau kata kita mengaji tu duduk elok. Dan nak buat benda tu bila? Law ni. Kena pergi cari dah. Perbetul balik makhraj. Ada setengah masjid dan surau buat pula program tahsin solat, bahkan tahsin Fatihah pun ada. Setiap kali Jumaat, habis saja solat Jumaat ataupun sebelum Jumaat, dekat luar sana ada booth, dia letak dekat situ tahsin suratul Fatihah. Maka kita pun pergi dekat situ untuk berbetul. Bila kita pula berbetul, dia pun main baca ihdinas siratal mustaqim. Kita kata sad ihdinas sirat. Tapi kalau dia kata saya ikut riwayat Imam Qalun, tu tak boleh nak kata apa. Tu memang betul kat hang Lepas tu kadang-kadang ada juga masjid masuk bulan Syaban ni, mereka buat macam mana Ustaz? Mereka buat majlis
solat subuh sebagai contoh ataupun solat maghrib, tapi dalam waktu solat tersebut dengan khusus dia beritahu hari ini solat subuh akan diimamkan oleh imam sekian-sekian, membacakan surah sekian-sekian mengikut riwayat imam tertentu. Macam kita ni Imam Asim riwayat Hafs, apa nama, Tariq Syatibi, hak tu yang kita duk baca Maliki Yaumiddin. Mai imam ni dia akan baca Maliki Yaumiddin. Nanti bulan Ramadan ada juga masjid-masjid dia import imam-imam daripada luar negara barang mungkin. Kalau di nilai Universiti Sains Islam Malaysia, boleh dikatakan setiap kali Jumaat imam dia adalah imam yang membaca Al-Quran mengikut riwayat mutawatir yang ada dalam pengajian Quran di seluruh dunia. Macam kita ni duk biasa yang tu, nanti kita akan dengar bacaan-bacaan lain. Sebab benda ni kena ada pendedahan juga, takut nanti jadi macam dekat satu tempat, satu negeri imam baca riwayat tak sama macam kita. Dia main dekat situ baca mula Maliki Yaumiddin tu pendek, Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Mai dekat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Makmum belakang amun, punggah. Lepas buat report pi pejabat agama cek, pejabat agama kata imam betul. Yang nak kena qada balik solat siapa dia? Makmum. Yang hampa pandai-pandai pi panggil amun betul kan? Nak kena tahu bacaan tu ada dalam bacaan qiraah mutawatirah, iaitu yang memang dibenarkan dan dibolehkan untuk baca. Cuma kenapa kita ambil Imam Hafs? Sebab kita punya jalur akan berakhir dengan 5 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita baca hari ini, Fatihah yang tuan-tuan baca, tuan-tuan jangan risau, dia sanad dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagu yang kata jiharkah, bayati, nahwan, tak, bukan yang tu qiraat dia tu yang kita baca panjang pendek dia tu. Yang tu ikut sampai kepada 5 orang sahabat. Setidaknya Abdullah bin Mas'ud ada kat situ. Begitu juga dengan Sayyidina Ali dekat situ, dan sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW ambil dekat siapa? Jibril alaihissalam. Dan itu yang disebutkan sebagai mutawatirah. Dan kerana itu juga bila masuk bulan Sya'ban, perlu untuk kita berusaha dengan sedaya mampu, sekuat mungkin dekatkan diri dengan Quran. Mulakanlah untuk kita semak satu demi satu. Jangan ambil yang susah-susah, kita ambil yang mudah-mudah. Paling tidak pun kalau boleh khatam satu hari sekali pun dah jadilah, kan? Ada satu ketika orang dia cerita saja ni, ada satu cerita, tu imam ni dia cari menantu. Bila cari menantu, dia kata menantu aku ni kena cukup 3 syarat. Cukup 3 syarat ni barulah dia boleh jadi menantu aku. Maka dia tu pun mai abang, apakah syarat dia? Syarat dia yang pertama, dia nak orang yang khatam Quran setiap hari. Yang kedua, dia nak orang yang qiyamul lail setiap malam. Yang ketiga, dia nak orang yang puasa sepanjang tahun. Jadi hamba Allah ni kata dia boleh. Memang dia duk buat pun. Weh, kasar. Sini dah bayang bau, puasa sepanjang tahun, qiyamul lail setiap malam, khatam Quran setiap hari. Maka dia kata betul ke ni? Betul. Kata apa bukti? Apa bukti? Kena menikah lah. Nikah dengan anak Tok Imam. Tok Imam pun satu macam yang duk atas, kan? Dah lah Ilham tak dapat lagi, dia ni pula nak jadi menantu aku. Akulah gatai pergi bagi syarat. Jadi pun menikah. Bila dah menikah, Tok Imam pun duk tunggu dah. Betul ke dia ni khatam Quran, kan? Dia pun tengok tunggu malam tu, menantu dia pun balik dengan dia daripada semayang isyak sampai di rumah. Bini pun duk tunggu, pasal bini pun jenis bagus punya. Bini pun duk tunggu, kata laki aku balik-balik main isyak terus lena, tak ada apa pun. Tunggu sampai pukul 3, haram tak bangkit apa pun. Kata khatam Quran, kata qiyamul lail. Lepas tu dengan azan subuh baru bangkit. Dengan azan subuh bangkit, siap-siap barulah pi. Kita lah azan 2 kali. Azan nak mula tu bangkit, siap-siap dah pi sembahyang subuh. Balik sembahyang subuh, sampai di rumah, tengok mak mentua main letak serabai. Cicah dengan kuah kacang tu lah. Elok tu tengok, weh, serabai elok dah, kuah manis. Dia pun tibai bubuh yang TO 2 gelas. Lepas tu masuk dalam bilik, buka handset. Kata abang ni mohong peik tu. Pak mentua pun macam cakap pinggang, hang memang menantu tak sedap ke diri. Hang mohong aku. Kata bila mohong? Bila yang hang khatam Quran? Dia kata tiap-tiap malam saya khatam. Semalam aku tunggu kot, sampai pukul 3 tak bunyi apa kot. Kok lah nak bunyi, atamuruna nas, tapi tak bunyi pun. Saya pun tak jumpa.
Bila hang baca? Dia kata, bukankah barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, ia bersamaan dengan 1 kali khatam Quran? Betul tak? Menantu dia kata kita beroleh kemenangan yang pertama. Habis tu yang abang kata hang qiyamul lail, siapa-siapa yang menunaikan solat berjemaah isyak dan kemudian dia bangun untuk solat subuh juga berjemaah, dia dikira sebagai orang yang melakukan qiyam sepanjang malam. Betul tak betul Pak Mentua? Betul. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Kan? Baginda pasai pun tak berani buat pasai. Pohon beringin rendang dah 2-0. Okey, habis tu yang ketiga, menantu bini dia tanya. Habis tu yang ketiga, abang kata abang puasa sepanjang tu pagi tadi tiba serabai sampai 2 piring, ayam teo sampai 2 jam. Abang kata abang puasa. Bukankah dalam hadis Nabi SAW menyatakan barang siapa yang berpuasa 6 hari selepas daripada bulan Ramadan di bulan Syawal, ia seperti mana berpuasa sepanjang tahun. Kita beroleh kemenangan yang ketiga. Jangan buat cermat teruk kan. Dia dahsyat. Sebab tu tak semua benda kita hidup dalam keadaan berdalil, ia akan datangkan susah. Cuma faham dalil itulah sebenarnya kemuncak kefahaman yang disebutkan khair, yang Nabi SAW sebutkan. Kalau kata sebaik-baik benda yang kamu minta daripada Allah dan Allah Ta'ala bagi dekat kamu sebaik-baik benda, itulah yang dinamakan yufaqihu fid din. Kamu faham dalam urusan agama. Dan faham dalam urusan agama ni kena ingat, dia ada pada benturan dan juga perjalanan Sya'ban, iaitu bila kita dah duduk dalam faham, jangan kita jadikan alasan faham kita tu macam orang lain tak faham. Ini bahaya. Sebab hakikat menuju Ramadan, tuan-tuan kena tahu, bila mana kita all out untuk bersedia menghadap diri di hadapan Allah dalam bulan Ramadan dengan segala susah upaya kita untuk jadi orang yang terbaik menuju kepada bulan Ramadan, dalam waktu yang sama, tuan-tuan kena ingat ada satu lagi makhluk yang ikhtiarkan perang dengan kita supaya kita tak jadi orang yang terbaik di sisi Allah. Siapa dia? Syaitan. Bila kamu dah mengetahui kamu ini nak jadi orang yang baik, kamu dah berusaha nak jadi orang yang saleh, akan ada satu makhluk yang juga mengikhtiarkan perang dengan kamu, kerana perbuatan kamu untuk kekal berada dalam kebaikan merupakan ikhtiar perang dengan mereka. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan tidak akan pernah duduk diam. Dia akan senantiasa keluar dengan konten-konten baru. Dia akan keluar dengan produk-produk baru. Sila tekan beg kuning, dia akan minta kita untuk tarik perhatian kita, jauhkan kita daripada jalan taat, supaya kita bergelumang dengan lumpur-lumpur maksiat. Siapa dia? Syaitan. Sebab tu syaitan dia akan upgrade. Dan kena ingat, modus operandi dan juga manifesto syaitan dalam hidup iblis dan syaitan ni, dia cuma ada 2. Syaitan punya target, yang ni selalu kita sebut, dia cuma 2 aja. Nombor 1, dia akan buat kita jadi orang yang hanyut dengan kemaksiatan. Kita akan jadi orang yang bermaksiat, kita jauh daripada taat, kita jauh daripada soleh, kita jadi orang yang taleh, iaitu orang yang berpaling, imtinai. Kita jadi orang yang menolak apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nombor 1 target dia yang tu. Dan bila mana dia usaha dekat jalan tu, kita dah mula cenderung, kita dah mula tersorong, kita dah mula ikut, maka dia akan continue untuk maintenance benda tu supaya kita kekal duduk dalam keadaan kemaksiatan. Namun kalau dia tahu kita ni tak boleh mudah untuk terseliu jatuh dalam perangkap kemaksiatan, ini lebih bahaya. Dia akan guna satu lagi nuklear yang kedua, senjata yang begitu besar, senjata yang lebih berbahaya, senjata yang senantiasa menjangkiti baik orang yang berada di saf pertama maupun orang yang sedang bercakap ini, iaitulah apa? Meletakkan satu benda, membuatkan kita merasa lebih baik daripada orang. Tuan-tuan, kalau dalam bab ibadat, tak ada makhluk yang kita nak boleh compare kan. Kalau kita tengok pada bandingannya, syaitan, yakni Azazil, iblis itu pernah menjuarai ibadat terbesar dan terbanyak. Kalau nak cerita bab ilmu, ya, kita juga tidak akan mampu untuk mendepa tangan mengaku betapa kita adalah orang paling berilmu kalau nak dibanding bezakan dengan apa yang disebutkan dengan iblis. Namun begitu, ilmu dia, amal dia jatuh tersungkur, terkubur dikarenakan hanya satu kalimah. Apa dia? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Daripada sumber ini, banyak penyakit yang mula menjadi legasi dia. Banyak penyakit yang keluar daripada penyakit ana khairum min.
Yang pertamanya adalah hasad dengki, yang keduanya adalah iri hati, yang ketiganya adalah ujub, yang keempatnya adalah riya, yang kelima adalah sum'ah. Banyak dekat situ. Bila mana jadi benda-benda ni? Bila hang ada satu penyakit, ana khair min, aku lebih baik daripada dia. Jadi kena tahu, bulan Syaban ni bulan untuk kita reflect diri. Bulan Syaban ni adalah bulan untuk kita mula muhasabah. Jangan tunggu bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan kita tahu, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Kita tahu bulan Ramadan tu siapa yang puasa penuh dengan keimanan wa ihtisaban dan berkira-kira. Dekat kira-kira kat situ ulama berpencak lagi pada nilai faham. Kalau ambil daripada kalimah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu, maksud dia muhasabah diri hang sebelum hang dihisap di yaumul hisab. Namun yang kedua kata Imam An-Nawawi, dia kata hasibu qabla an tuhasabu itu juga kalau kita nak tengok pada rangkuman yang disebutkan man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ia juga bermaksud hisab. Maksudnya orang tu dia duk kira pahala dia berapa. Imam Nawawi dia kata okey, masuk bulan Ramadan dia baca Quran. Baca Quran satu huruf 10 ganjaran. Bulan Ramadan banyak ganjaran. Maka dia kira, weh hari ni banyak pahala. Bagus, boleh, tak ada masalah. Sebab tu dulu-dulu punya kita bulan Ramadan dia nanti keluar satu jadual Ramadan, takwim. Lepas tu dekat situ dia tulis 1 Ramadan. Dia bubuhlah hadis mana ke dia kutip, kita pun tak tahu. Jumpa pun ingat 3 hadis sahih. Yang lain semua tak tahu jumpa mana. Pokok manggih ke, perdu serai ke apa ke. Dia tulis barang siapa yang solat tarawih pada malam ini, maka dia akan mendapat keampunan dan dia menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Riwayat siapa-siapa kita tak tahu. Kita pun pilah baca pun berhenti nak pi pun hari apa? Hari yang tulis bidadari tu. Hak tu hak hari lain tak ada. Kan? Adakah orang yang kalau dia ambil istifadah kebaikan daripada hadis sahih menceritakan tentang amalan ganjaran? Kata Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bulan Rejab kalau buat kebaikan dia jadi double. Baca Quran 1 huruf dapat 10 ganjaran kebaikan hasanah. Bulan Rejab dia jadi double 20. Kalau sedekah bulan Rejab, kalau kita ambil tampilan yang tertinggi lah, paling tidak pun satu benih yang sedekah ni, umpama satu benih tumbuh satu pohon ada 7 tangkai, satu tangkai dapat 100, maka satu sedekah dapat 700. Bulan Rejab dapat 1400. Bulan Rejab dapat 1400. Kemudian kata Imam Baihaqi lagi, masuk bulan Syaban beza. Bulan Syaban bukan double, bulan Syaban 60 kali ganda. Ada sebagian menyatakan 70 kali ganda, kata Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi kalau 10 kali 70 kali 60, kalau sedekah dapatlah dekat situ 700 kali 60. Banyak Dan orang tu duk pulung kira, weh banyak pahala. Maksud banyak pahala tu bukan dah banyak terus hampir buat dosa. Jangan jadi seperti mana yang disebutkan tentang kisah Basisa, yang mana satu orang yang begitu hebat, Allah Ta'ala angkat doa dia, ijabkan permohonan dia, tiba-tiba dia dihinggapi oleh satu yang disebutkan sebagai godaan syaitan. Dia punya dahsyat ni, Basisa ni, sampai ke tahap setan tak boleh nak ganggu dia. Syaitan boleh ganggu kita depan, belakang, kiri, kanan. Dia tak boleh ganggu atas bawah, atas dengan bawah. Siapa yang dapat golongan apa yang akan mendapat naungan tidak dapat diganggu, kata ulama mufassirin, mereka adalah golongan mukhlas. Kita ada mukhlis, kita ada mukhlas. Mukhlis ni orang yang berusaha untuk kekal ikhlas dalam melakukan ibadat, dalam agama, dalam aturan, dalam perintah Allah. Dia usaha untuk ikhlas. Banyakkan kita mukhlis. Mukhlas tak. Mukhlas ni sampai ke tahap dia tu tak perlu untuk cerita bab ikhlas, sebab dia ikhlas dah. Betapa Basisa ni kata ulama, dia duduk dalam kumpulan ni lah, sampai ke tahap setan iblis tak berani nak kacau dia. Sebab kalau pergi kacau dia juga nanti akan downgrade, dia akan turun pangkat. Memang melingkup kacau dia. Cuma pada satu ketika disebutkan dalam riwayat tersebut, Basisa minta pada Allah, dia kata boleh tak diuji sekali gangguan dengan dugaan syaitan. Maka datanglah kepada dia satu setan. Setan pun tak berani kata apa. Setan kata aku tahu hang bagus semua, cuma kalau nak lagi bagus, nak lagi sempoi, ibadat ini perlu ada yang disebutkan sebagai maksiat. Bila ada orang tu buat maksiat, maka ibadah dia tu dia akan jadi dia punya buat comeback tu lagi dahsyat. Macam kita duk tengok satu orang ni, kalau dia main bola ni dia flow macam tu, saya tak apa syak. Dia mau kena 2-0, lepas tu hak kena 2-0 tu dia buat comeback, dia tibai 4-2 cantik.
Dia jadi satu macamnya apa nama jersey boleh pakai terus malam tu. Tapi kalau kita kena 2-0, lepas tu ruyuk lagi 4-0 pakai dah. Dia nak macam tu. Jadi kata basisa betul tak? Betul. Jadi apa amalan yang kena buat? Maka dia kata buatlah amalan. Oi, tak mau. Amalan tu teruk sangat. Kalau tak mau tak apa. Kita buat yang satu yang paling wushi punya. Apa dia? Minum arak. Minum arak boleh minum arak 40 hari tak apa. Aku punya amalan banyak steady. Buat minum arak, habis minum arak dia pergi ke mana? Dia pergi kepada zina, habis zina dia pergi ke mana? Dia pergi sampai ke membunuh. Sampai ke tahap tu. Dengan imbalan dia apa? Dia duduk fikir kata pahala banyak. Tuan-tuan kena faham konsep pahala dengan dosa ni. Dia duduk dalam kedudukan yang tetap di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tetapi kekal konsisten untuk melakukan kebaikan itu adalah kunci utama kepada perolehan pahala tersebut. Sebab kita nak supaya di akhir nanti kita duduk dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ni yang berbahaya. Sebab tu jangan pernah merasa biasa untuk melakukan kemaksiatan dengan merasakan kita sudah punya pahala yang banyak. Dan kedudukan seperti ini, keadaan seperti ini perlu untuk diselesaikan dan dicerahkan bila kita berada pada kunjungan terakhir bulan Syaban sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian tuan-tuan sidang hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, pada dapatan terakhir berkenaan dengan perbincangan yang kita bawakan kepada tuan-tuan adalah bila sebut kata bulan Syaban, ia juga dikenal sebagai bulan kasih sayang. Ramai orang meletakkan perjalanan kemaafan itu ditandakan seeloknya. Mereka kata seeloknya pagi Syawal, pagi raya barulah kita nak minta ampun, minta maaf. Keluar habis segala ayak mata, ayak hidung, punya beritahu mengakulah salah apa ke apa semua, gedebuk-gedebak pagi raya. Baik, cuma soalan saya, kalaulah kita betul dan macam tu, okeylah, silakanlah. Tetapi soalan saya adalah, adakah kita sampai dan kita pasti, adakah kita confirm untuk sampai ke pagi raya? Ini soalan saya pada diri saya. Kalau tuan-tuan rasa sesuai, tuan-tuan tolong jawab. Jadi sebab tu bila sebut kata terjib bulan Rejab itu bulan Syaban, kita beritahu bulan Rejab ni kalau buat amalan 2 kali ganda. Bulan Syaban kalau buat amalan 60 kali ganda. Ada orang dia duduk fikir lah, dia satu macam, dia kata ish, kalau gitu tak payah buat apa bulan ni, kita buat bulan Syaban. Bulan Rejab tak payah buat baik enzong. Ni pun mengkang ubi juga buat perangai gitu. Kalau kita confirm hidup sampai bulan Syaban tak apa. Ni masalah kita tak tahu ni. Satgi ni. Bukan kata malam ni, satgi. Kita pun tak tahu. Sebab tu kekal duduk dalam potensi kebaikan adalah satu nikmat yang begitu besar. Dan macam mana kita nak minta supaya kita kekal duduk dalam keadaan macam ni? Jangan pernah tinggal doa Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Yang ni yang kita kena usahakan. Sebab tu kalau kita tahu bulan Syaban ni adalah bulan kita memuncakkan kebaikan silaturahim sesama kita, maka mula pada hari ni, mula pada pagi ni, tolong jadilah satu orang yang senantiasa menghubungkan silaturahim dengan ibu ayah kita yang tak pernah kita telefon bertahun-tahun. Telefon tanya abang, adik-beradik kita. Ya kita berkelahi, ya kita bergaduh disebabkan oleh beberapa perkara. Zaman ni banyak berkelahi disebabkan batu. Kalau bukan batu hak dia hisap tu, satu lagi pasal batu panggan. Antara dua tu je. Kalau bukan pasal dia punya otak dia out pasal dia hisap batu, yang kedua pasal batu panggan, berkelahi pasal retak. Untuk bulan Syaban edisi 1445 kita datangkan package kepada tuan-tuan. Usahakan untuk bermohon-mohon maaf dengan semua orang. Yang paling utama quraba, iaitulah kaum kerabat kita. Betapa bulan Syaban menjadi satu penanda aras untuk kita sebagai umat Nabi SAW semarakkan, rebakkan nilai kasih sayang sesama umat. Dan kita kena usaha untuk menyatakan kepada diri kita betapa aku adalah satu orang yang mengikut urusan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, iaitulah aku menjadi orang yang baik dengan ahliku. Siapa ahliku? Keluarga aku. Tak dikira satu kebaikan kalau wajah kita, muka kita dikenal sebagai baik di semua tempat, tetapi anak kita, ibu ayah kita, adik-beradik kita tak pernah sedetik pun waktu menghirup dan juga mendapatkan nafas kebaikan daripada kita. Siapakah kebaikan yang patut kita bawa hadapkan kepada Allah, sedangkan orang yang paling dekat, yang sewajibnya paling dekat dengan kita, berkongsi satu rahim, pernah berkongsi satu tempat untuk menyusu, tetapi kita duduk dalam keadaan berpencak bergelanggang untuk tidak langsung memberikan kemaafan. Mulai hari ini tuan-tuan, bulan Syaban ni, tolonglah bermohon maaf.
Isu salah tak salah itu is the second, mungkin the last thing. Tapi nombor satu, minta maaf. Sebelum nanti kita akan masuk satu bulan yang kita pula duk pulun minta maaf dekat Allah Azza wa Jalla wa Ala. Innaka afun karim, yang kita nak sebut tu, innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anni, yang kita nak minta sangat tu. Training dia bila? Lah ni. Macam mana kita nak training tu? Memaafkan orang. Jadilah orang yang senantiasa melupakan kesalahan orang dekat kita. Kata Syekh Abdullah Bukhari, dia beritahu apa? Hidup atas dunia ni kena ingat dua benda, lupa dua benda. Ingat dua benda apa dia? Ingat kebaikan orang dekat kita, ingat keburukan kita dekat orang. Hak tu kena ingat. Dua benda tu. Selama mana kita ingat baik orang dekat kita, kita ingat buruk kita kat orang, kita akan duduk dalam pedal kayuhan yang begitu maintain. Maksud dia, tak ada lah nak jual sangat, tak ada lah nak teruk sangat. Pasal kita tahu dia ni macam mana punya teruk orang pun, dia ni punya teruk macam mana pun, dia pernah tolong aku. Seperti mana Imam Sayyidina Umar Al-Khattab, dia beritahu dia menghormati mana-mana orang walaupun yang tak beriman, sebab orang tu pernah ajak dia satu huruf, pernah ajak kita satu huruf, dia adalah guru, maka selama dia adalah guru kita, maka kita hormat sebab guru. Imam Syafi'i pernah satu ketika adalah halaqah dia, ketika mana dia mengajar, ada satu budak dia baling bola masuk dalam halaqah dan dia berdiri. Bila budak tu dah kutip bola, dia keluar balik budak tu, maka Imam Syafi'i duduk balik. Kemudian tiba-tiba bergolek pula, dia berdiri pula sampailah keluar balik. Lepas tu dah habis semua majlis, anak murid Imam Syafi'i tanya, "Wahai Imam, kenapa kamu siap berdiri, siap duduk, siap berdiri, siap duduk?" Kami tengok belakang tak ada siapa, ada budak kecil ramai. Ada satu budak duk masuk keluar. Imam Syafi'i kata, dia tu bukan siapa-siapa. Siapa dia tu? Dia tu adalah cucu kepada guru aku. Maka paling tidak pun dengan memberikan penghormatan kepada cucu kepada guruku, ia adalah satu benda besar yang menunjukkan betapa ilmu itu mengangkat kemuliaan dan darjat seseorang. Imam Syafi'i juga pernah satu ketika dia memeluk satu orang Arab Badui yang menjadi penggembala kambing. Anak murid dia terkejut sebab Badui dia dalam keadaan yang pakaiannya biasa-biasa, penuh dengan debu-debu musafir tu. Maka dia pun duduk dekat-dekat dengan majlis halaqah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nampak dia, Imam Syafi'i pi dekat dia, Imam Syafi'i peluk dah. Terkejut anak murid. Kata dia ni siapa dia ni? Wali besar ke apa? Imam Syafi'i sampai bangkit pi peluk dah. Kemudian dah habis, anak murid tanya, "Wahai Imam, kenapa kamu meninggalkan majlis dan pi peluk kawan ni, pi raikan kawan ni?" Maka Imam Syafi'i kata, "Inilah satu orang guru aku." Guru biar betul. Guru beta mana tu? Biasa tengok orang biasa tak ada apa pun. Dia cuma duk gala kambing, dia duk jaga unta, dia gitu ya. Dia kata dia ni adalah guru aku. Sebab apa? Ketika aku menulis kitab Fiqh Al-Kalb, fiqh tentang anjing. Imam Syafi'i buat satu kitab fiqh anjing. Dia dah tulis dah dalam banyak dah. Cuma sampai satu bab ni, bab yang dia dah buat dalam dia punya khatam, dah buat dah, mukadimah dah selesai dah. Cuma satu bab ni yang dia tak boleh nak clear, iaitu bab berkenaan dengan nak tahu anjing tu anjing dewasa dengan anjing kecil, anjing yang kanak-kanak. Anjing kan dah banyak, hak Chihuahua tu sampai ketua kita kata anak anjing, padahal memang dia anjing kecil kan. Kena Rottweiler kita tahu dah lah, hak kecil tu kecil, hak besar tu muka apa macam kongkiak tu, hak tu dah besar punya lah. Hak ni tak tahu yang baliak, anjing ni dah baliak dengan anjing yang belum baliak, bahasa kita lah. Maka dia tak jumpa. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tak tahu nak letak macam mana. Akhirnya dia bertanya kepada Arab Badui ni. Dia kata anjing ni nak tahu dia dah dewasa dengan dia masih kanak-kanak macam mana? Arab Badui tu kata, "Lah, bukan susah pun." Macam mana? Suka susah. Imam Syafi'i dah puas cari dah, tak jumpa. Arab Badui ni kata anjing kalau dia kencing tu dia duduk rapatkan kaki, dua-dua kaki ke bawah, yang tu anjing anak. Anjing yang anak-anak. Tapi kalau dia berdiri kaki sebelah angkat, yang tu anjing dah dewasa. Oh, baru Imam Syafi'i boleh tahu dan maklum. Imam Syafi'i pun tengok, oh yang ni anjing kecil, yang ni anjing dah dewasa. Bila dia angkat kaki sebelah, oh yang ni anjing dewasa. Yang duduk apat kaki dua-dua, itu anjing kanak-kanak. Barulah boleh selesai penulisan kitab fiqh tentang anjing itu. Dan kerana itu, tanpa orang tua ni, tanpa Arab Badui ni, aku takkan boleh selesai bab ni. Sebab Imam Syafi'i nak masukkan supaya kita boleh tahu mana satu kedudukan anjing dewasa dan juga anjing yang bukan dewasa. Yang tu anjing lah, dia kencing dekat kaki sebelah, anjing besar. Kalau rapat dua kaki anjing kecil, angkat kaki sebelah anjing besar. Tapi kalau tak nampak kaki tu, member hang kencing lah. Dia lari awal lagi, dia kencing awal, dia belah bang. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan bulan Syaban, tuan-tuan,
carilah titik kebaikan pada setiap orang kita nampak. Jadikanlah diri kita sebagai pencetus nilai kebaikan sesama masyarakat. Bahkan mulakanlah ia di masjid. Masjid ini adalah masjid yang dibina atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diusahakan oleh orang-orang terdahulu, dan mungkin juga orang-orang tersebut telah pun berpulang ke negeri abadi menghadap Allah Azza wa Jalla wa Ala. Pada setiap inci derap tapak langkah kaki kita bergerak dalam rumah Allah ini, kita doakan moga-moga menjadi satu saluran kebaikan yang mencerahkan dan meluaskan kuburan mereka di dalam sana. Dan kena juga diambil ingat, di zaman ini, di waktu ini, ada anak cucu cicit mereka yang masih lagi bertebaran di kawasan dekat dengan masjid-masjid kita, yang duduk dekat dengan kawasan kita. Maka raikanlah mereka dengan seadanya dan sepatutnya. Jadilah orang yang senantiasa meraihkan kebaikan pada setiap orang. Jangan timbulkan ataupun jangan emboss, jangan tebalkan keburukan dimiliki oleh orang lain. Sebab kata Imam Syafi'i, mereka juga ada lidah, kamu juga ada keburukan. Maksud dia, kita pun ada keburukan, mereka juga ada lidah. Jangan kita duk jaga keburukan orang dalam keadaan kita tak tahu mereka pun juga ada lidah untuk bicara tentang kita. Dan kita juga kena duduk dalam keadaan senantiasa memikirkan nilai kebaikan yang dimiliki oleh semua orang yang kita nampak, tak kiralah apa kedudukan, jawatan dan juga jabatan mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memulakan hakikat kita bersangka baik kepada makhluk, akhirnya kita akan bertitik bersangka baik kepada Allah. Sebab kita nak sangka baik dengan Tuhan ni susah. Jadi nak jalan pergi ke sana macam mana? Kena belajar untuk sangka baik kepada makhluk, kena sangka baik dengan orang. Cuma kita nak sampai sangka baik ni susah. Macam Sayyidina Umar sendiri, ketika mana dia berjalan di pasar, yang ni suka juga saya bawa kisah dah. Sayyidina Umar berjalan di pasar, ridak Sayyidina Umar orang main ambil. Ada satu hamba Allah tu, Sayyidina Umar duk berjalan, ridak dah, dia lari belakang Sayyidina Umar, dia ambil, dia belah tu. Bahasa kita curi ya, kan? Sayyidina Umar punya ridak, dia ambil, dia lari. Sayyidina Umar ligan dia. Bila Sayyidina Umar ligan dia, sahabat duk dengar, Sayyidina Umar ligan sambil duk cakap satu benda lah. Sampailah ke sudah ruyuk kawan tu, memang dah gila-gila punya, dia cenggia tu. Wai suku hantar dia no, belah gila-gila punya. Nah, ligan dia Sayyidina Umar pula tuan-tuan bukan tak tahu, bapak tinggi, duduk atas unta pun kaki nak sampai ke tanah. Nampak dia, ingat 3 penampak kita apa punya besar Sayyidina Umar. Tangan saya lah, tangan saya kecil kan, saya OKU, orang kurang ukuran. Jadi bila dah dapat macam tu, Sayyidina Umar pun dikerumunin oleh para sahabat. Wahai Amirul Mukminin, apa yang kamu kejarkan? Dia kata, tadi satu orang telah pun ambil ridak aku. Habis tu yang kamu kejar dia, aku kejar dia supaya dia menyebut kalimah qabil tu. Pasal apa qabil tu? Sebab masa dia ambil ridak aku tu, terus aku niat aku sedekahkan kepada engkau. Dan lepas tu yang ligan siapa? Aku ligan lah pasal aku tak dengar dia kata dia terima. Qabil tu tak dengar. Aku dia masa dia ambil tu, kau aku sedekah kepada engkau. Masa ambil tu, aku sedekahkan kepada engkau. Maksudnya apa? Dia tak meletakkan harta tu harta dia. Bila orang tu ambil, terus niat sedekah. Dan dia ligan tu sebab dia nak dengar, sebutlah qabil tu, sebutlah oleh engkau kata engkau terima, sebutlah kata engkau terima. Sampailah kawan tu ruyuk, tak jumpa. Maka itu Sayyidina Umar yang telah dijanjikan dapat untuk masuk ke dalam syurga di satu kawasan dekat dengan telaga, dan duduk dalam keadaan masih berada pada kunjungan melakukan ketaatan pada Allah. Bahkan ketika mana harta yang dimiliki olehnya dipinjamkan kepada Allah, dipinjamkan daripada Allah kepada dia, bila diambil oleh orang terus dia sebut aku sedekah, aku sedekah. Kita boleh minta tu turun-turun bawah ni slipper kan, kawan tu pakai depan kita, bang saya sedekah kat abang. Slipper macam tak apa sangat, motor Y suku, pelit PRB, baru tukar chamber, bubuh pula dia punya apa nama, sport ring engkai. Dia pun tak pernah nak ada akai lah, dia bubuh engkai, brake disc Brembo. Tak tahu kita pun pergi tengok kawan tu duk pulun lah, tekan starter berjalan lah. Kita pun ambil motor kawan kita sebiji lagi, apa nama, RSX ke apa ke, ligan. Habis ligan dah dapat dah, sampai dekat traffic light, kawan tu berhenti, kita berhenti sebelah dia. Ambil motor aku ni, jom PJ tukar nama. Boleh? Bayar bau buat satu kali lagu tu. Orang balas motor kita, kita ligan nak ajak dia PJ. Buat apa? Tukar nama. Nak bagi terus. Tak ada. Kita susah nak dapat meter tu. Sebab apa? Kita tak duduk pada satu zaman yang mana satu orang menantu boleh tidur atas riba bawa motor, satu orang imam boleh peluk satu orang daripada belakang,
boleh untuk senantiasa bersama dan bermesra dengan para jemaah, dan itu berlaku di zaman Nabi. Sebab tu kita nak dapatkan kunjungan keimanan, kebaikan, kecintaan itu sukar pada hari ini. Sebab kita jadikan pula tempat ini sebagai tempat untuk saling salah menyalah, sedangkan ini adalah tempat untuk sayang menyayang. Kita jadikan tempat ini untuk saling memukul, sedangkan inilah tempat mulanya saling merangkul. Kita jadikan tempat ini untuk saling mencela, sedangkan di sinilah bermulanya segala cinta. Kita jadikan tempat ini saling mendakwa, sedangkan inilah bermulanya hakikat pertama berdakwah. Sebab tu tuan-tuan, jadikanlah Syaban bulan kasih sayang sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang padanya penuh dengan kasih sayang Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi moga-moga pada pagi ini mendapatlah pada kita satu kedudukan untuk kita angkat bulan Syaban melalui naratif dan prospek yang bagaimana, kerana kita pastinya akan kembali berpangkal kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, tidak lama dan tidak juga cepat, dan mungkin juga pertemuan ini adalah pertemuan terakhir terang malam bulan purnama. Puteri Raja membaca hikayat walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Saya doakan tuan-tuan, insya-Allah kita diberkati bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan, dan disampaikan ke dalam bulan Ramadan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima pertemuan ini dalam ruang kita beriktikaf di dalam rumah Allah, diangkat sebagai majlis ilmu, dinaungi oleh para malaikat, dicatat-catat dengan segala catatan kebaikan, didoakan oleh para malaikat Allah yarhamhu, moga Allah taala merahmati kamu kata malaikat, dan lima manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu, pantun dah habis, masa dah sampai. Saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Terima kasih sekali lagi pada ruang dan peluang yang disediakan oleh pihak Masjid Umar Ibn Al-Khattab Bayan Baru untuk kuliah pada pagi ini. Sejunjung-junjung jutaan terima kasih kepada barisan pimpinan tertinggi, pengurusi, tuan-tuan imam, AJK dan seterusnya, dan para hadirin hadirat munawwir, pencerah rumah-rumah Allah. Tuan-tuan adalah yang mencerahkan rumah Allah. Yang disebutkan mengimarah itu, orang ni lah yang mencerahkan rumah Allah, bukan lampu dan sebagainya. Tuan-tuan adalah pencerah rumah Allah. Moga-moga Allah Ta'ala menyatukan kita dan temukan kita insya-Allah di syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan takat tu dulu, aku liqauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.